dalam bengkel ini tuan-puan buka password, okey, di bawah aktiviti itu tahu itu nanti kita buat kita buat nanti, kita nak selesaikan yang asas dulu ya. Ada tak perkataan matrix? Buka ini, okay. Apa yang tuan-puan kena buat ialah saya dah bagi kerangka ini. Saya galakkan selepas ini semua cikgu nak buat PLC bagi kerangka ini. So dia punya perbincangan ikut dia punya plan, do, check and act. Ada yang saya letak dalam Google Classroom. Tuan-puan boleh download. Tugas tuan-puan adalah senang saja. Yang ini jangan isi apa-apa. Tuan-puan kata kalau menentukan fokus, apakah soalan-soalan yang you akan bincang dalam grup? Faham maksud saya? Maksudnya, saya nak menentukan fokus. Apakah soalan yang saya mesti tanya dalam apa? Grup. Okay. Boleh soalan bagi satu contoh? Setelah kita dah jumpa, kita nak menentukan fokus. Apa soalan kita nak tanya? Apakah isu dia? Apakah isu pembelajaran yang murid hadapi? Cukup ke soalan itu? Tak cukup. Mungkin satu lagi soalan. Apakah data yang menunjukkan murid tidak menguasai itu? Itu satu lagi soalan. Okey? Nanti saya akan bagi jawapan, jangan bimbang. Saya nak puan-puan hati dulu. Ya? So, tak payahlah tuan-puan kalau di sini pun tak payah tuan-puan boleh type di sana boleh, ataupun saya boleh bagi kertas dan tuan-puan boleh isi dalam kertas itu penting. Kalau saya akan pas nanti. So tuan-puan sekarang bincang kalau ini ramai 4 orang bincang sekali, 4 boleh bincang sekali. Tengok macam mana kalau itu dan 2 orang pun tak ada masalah, 4 orang pun tak ada masalah. Bincang dulu. Ya, bincang dan tuan-puan typekan soalan-soalan yang akan ditanya daripada bahagian atas sampai bahagian apa. Okey, mula sekarang. Saya akan bagi juga kertas kalau perlu ya. Soalan saja saya perlu. Apa soalan ini? Download saja. Saya rasa lebih baik lagi. Tuan-tuan boleh download. Okey. Kalau tuan-tuan rasa, kalau you rasa tak ada ruang untuk download, senang saja. Tuan-tuan tengok ada 3 titik lebih tu. Yang 3 titik tu kan, tekan 3 titik, open a new window. Open new window. Dia akan buka lagi sekali dan selepas itu baru kalau tak boleh download kalau download senanglah untuk type terus atas kertas type sesiapa yang sudah siap boleh masukkan dalam skrip buka surat depan boleh muat dalam essential question lah. Soalan kritikal begini saya ulang lagi sekali. Duduk dalam kumpulan PLC, kita tahu nak mula macam mana. Jadi kita tanya soalan-soalan pada diri sendiri dan juga ahli kumpulan supaya perbincangan kita boleh bergerak. Maksudnya kita kata okey, dengan kumpulan. Soalan pertama saya tanya, siapa akan jadi ketua kumpulan? Siapa akan jadi pelapor? Siapa kita, itulah soalan-soalan kita tanya. Jadi soalan juga kaitkan dengan soalan. Ya. Perhatian kepada mereka perhatian ada pengumuman dari pengajar. Masih ada lagi cikgu yang belum daftar. Tolong daftar sebab kita nak uruskan sijil lepas ni. Yang mana belum daftar. Saya rasa saya nak suruh mereka pas saja. Dan dalam group WhatsApp, dalam Telegram tu dah letak ada link untuk pendaftaran. Kita
Biasa orang Saya tak minta banyak soalan ni, tak apa. Satu soalan tu, okey. Saya beri contoh satu ya. Menentukan fokus. Mungkin saya tanya soalan, siapakah kumpulan sasaran murid yang patut saya masuk? Itu soalan. Cuma soalan-soalan ini tidak timbul masa bincang.
nak pula macam mana. So bila kita bagi soalan-soalan ini, mereka ni macam ada sedikit apa gambaran apa yang patut dibincangkan. Ini bukan soalan untuk ditanya kepada ahli. Ini kadang-kadang soalan yang untuk diri kita sendiri. Dia macam memberi panduan untuk kita. Okey, baik. Sebenarnya saya sudah ada jawapan dan saya akan post jawapan itu selepas ini. Okey, saya nak dengar dulu daripada tuan-tuan apa yang tuan-tuan telah tuliskan. Baik, mari kita dengar. Okey, baik. Mari kita dengar. Ini adalah soalan-soalan dia. Tapi saya telah bantu tuan-tuan dari sini satu saja. Saya telah beritahu bahawa PLC mesti ada satu yang boleh memerlukan 3 hingga 4 jam minimum untuk dia layak untuk 5 mata kredit, dan cikgu tak payah jumpa tiap-tiap minggu, dia boleh jumpa 2 minggu sekali, dan dia tak semestinya dibuat pada waktu kerja. Dia boleh juga dibuat di bawah kerja. Saya berikan apa yang dibuat di negara seperti Singapura, ya. Apa yang Singapura mereka telah buat PLC ini macam mana. Saya tunjukkan dia punya jadual. Ini jadual. Saya dulu pernah diberitahu di Terengganu pun dijadualkan, betul. Nah, dijadualkan ke ini. Biasanya kita ada 4 sampai Kamis. Kita mungkin diadakan pada hari Kamis. Kita boleh buat 2-3 cara untuk jadualkan PLC. Satu cara untuk jadualkan ialah dengan andaian tiap-tiap waktu ialah 30 minit, kita blok waktu yang terakhir. Maksudnya, bila blok waktu terakhir, pendidikan Islam dan matematik mereka tidak ada PDP masa itu. Macam kita blok untuk bahasa Inggeris. Ada. Artinya, masa ini, cikgu-cikgu dia terus akan apa? Yes. Dan kita boleh masukkan dalam jadual resmi. Minggu depan masih ada lagi jadual ini, tapi kita payah jumpa. Dia 2 minggu sekali saya. Kita boleh buat subjek keras minggu ini, subjek elektif next week juga, supaya budaya PLC ini berterusan untuk semua subjek. Mungkin kalau tuan-tuan tak nak buat begitu besar, mula dulu dengan subjek apa? Teras. Subjek kritikal teras. Nanti baru tambah-tambah. Baik. Ini ialah dibuat dalam jadual waktu. Cikgu tak payah cari tempat lain di mana dia duduk terus apa? Semua free. Sebab masalah yang paling besar cikgu ialah dia kata saya free, cikgu lain tak. Saya tak boleh buat PLC. Sekarang saya kata tak apa, saya strukturkan jadual. Saya pastikan jadual kita, ada jadual kita blok. Ini satu cara. Baik. Ada keburukan dan cara ini. Ya. Dia ada cabaran dia. Sebab bila you letak dalam jadual, artinya masa itu adalah masa rehat cikgu. So you sebenarnya ambil masa rehat cikgu dan blok. So cikgu rasa macam tak ada masa rehat. Itu satu. Satu lagi, jadual akan jadi terlalu padat sebab you buat dalam jadual. Tapi kita kena tengok sekolah kita. Kalau sekolah kita ramai ada guru yang kena balik awal, jemput anak dan sebagainya. Eloklah cara begini, sebab cikgu lebih gembira. Padat pun dia akan buat waktu sekolah. Tapi kalau cikgu kita kata kami tak mau padat, kami tak kisah stay back, kita pindah ini selepas sekolah. Cikgu kata selepas waktu sekolah pun kami tak nak juga. Mana? Dia boleh buat waktu lain secara online. Maksudnya jangan kita paksa cikgu, mesti ada apa? Satu cara. Tapi kita sebagai ketua
tak dia kena buat. Kalau you tak jadualkan, dia akan ikut cikgu saja. Dia nak buat, dia buat. Dia nak buat, dia nak buat. Okey? Baik. Sekarang, mari kita balik kepada soalan-soalan dia. Okey. Baik ya. Kaedah dalam jadual ini dipanggil in timetabling. Maksudnya diletak PLC dalam apa? Jadual rasmi. Yang ini popular di Singapura. Di Singapura, PLC dalam jadual rasmi. Berarti dia cari masa di mana guru-guru panitia itu free. Dia buatlah Isnin siapa, Selasa siapa. Bukan dia minggu pun, 2 minggu sekali. Okey, kita panggil apa? Jadual kelompok. Katalah cikgu kata, saya tak nak buat dalam berjumpa-jumpa, saya tak nak. Saya nak bincang dalam online. Dalam online, nanti saya akan tayangkan satu video Microsoft Teams. Microsoft Teams, dia tunjukkan bagaimana boleh dibuat secara online. Sebab cikgu semua ada password Microsoft Teams kan. So boleh buat dalam Microsoft Teams. Jadi artinya dia ada template semua di sana. Hanya terus apa? Nanti saya akan tunjukkan. Baik. Tak apa, kita cuba selesaikan perkara ini yang paling utama bagi saya. Okey? Baik. Mari kita tengok soalan-soalan dia. Okey, kita tengok rakan kita macam mana dia keluarkan soalan itu ya. Alright. Untuk bahagian pertama, bina kumpulan. Biasanya apa soalan kita kena tanya? Siapakah ahli kumpulan? Betul? Ya, sebab dia ada dua pandangan berbeza. Satu pandangan dia kata, ahli dia semua mesti ada subjek yang sama. Boleh. Itu kalau masalah dia masalah kandungan. Tapi kalau masalah dia ialah berkaitan penggunaan digital, dia boleh tak campur-campur subjek lain? So, you kena fikir, ini isu yang kita bincang ini isu subjek ke isu apa? Merentas subjek. Kalau isu merentas subjek, ahli dia boleh jadi apa? Okay, another question. Ahli dia, mestikah ahli di sekolah itu ke boleh di sekolah lain? Itu soalan. Saya ada seorang saja ajar apa? Bahasa Perancis di sekolah ini. Saya nak buat dengan guru bahasa Perancis di Pulau Pinang dan juga di Johor Bahru. Online boleh. Berarti kalau subjek-subjek kritikal boleh dibuat apa? Dalam online. Okey. Soalan ketiga. Saya sekolah kurang murid. BM guru yang apa? Sama ajar tingkatan apa? 1, 2, tahun 1, tahun 2, tahun 3 orang yang apa? Sama mengajar. Dalam kes ini siapa ahlinya? Macam mana kita nak buat pasukan? Boleh sekolah lain ataupun type perkataan ini ya, kita panggil generic teacher. Maksudnya kita buat PLC ikut tahun. Semua guru tahun 1 akan buat satu PLC. Sekolah kurang murid, maksudnya guru BM, guru apa? Semua akan buat PLC. Dia akan buat ikut tahun dia. Dia tak ikut subjek. Dia panggil macam generic teacher. Maksudnya, kita lah, ada BM, tapi kita bincang sebagai satu kelompok untuk tahun 1, bukan ikut subjek. So, saya pasti ada di sekolah-sekolah sini, murid dia tak ramai. So, guru pun tak ramai. So, guru itulah panitia, guru itulah juga mengajar, semua dia. So, dalam kes begini, tak bolehlah dikumpul-kumpulkan panitia. Tak masuk akal pun. Jadi, kita buat ikut tahun. So, inilah soalan-soalan yang cikgu kirakan tanya dalam panitia. Di sekolah saya ini, saya seorang saja mengajar. Ada, kami tahun 1, 3 orang guru. 3 lah konferensi untuk tahun 1. Maksudnya, 3 orang lah yang selesaikan masalah. Boleh tuan-tuan? Ini cara dia. Di sekolah kurang murid pun boleh guna PLC. Guru 1 orang pun boleh buat PLC. Tapi katalah kita guru ramai. Ketua panitia ni macam tembak sedikit. Nak tamu gerak.
Mana? Boleh tak kita letak ketua itu seorang guru yang paling senior? Jangan ingat ketua itu adalah jawatan yang dihaskan untuk ketua panitia. Sebab kadang-kadang subjek itu bermasalah sebab ketua panitia itu. Mana? Nah, letak dia lagi sebagai ketua, hancur, memang tak gerak. So, saya tahu, saya kadang-kadang sebab cikgu dia lama dah mengajar kelas tertentu, dia macam tak yakin tahu benda ni boleh bantu. Saya pernah mengajar guru-guru PLC kan, kita panggil guru-guru yang hebat kan, kelas-kelas kita tukar pagi sebelum saya datang dia sudah masuk. Hari yang berikut kami jemput sekolah-sekolah yang prestasi rendah lah. Saya kumpul 8.30 tak ada siapa masuk lah. 8.40 satu persatu masuk. Dia sendiri bukan saja sekolah berprestasi rendah, sikap dia pun apa? Berpakai baju lengan pendek, baju di luar, mana? Rokok, mana? Macam tak pakai bintek. Jadi saya boleh bayangkan, kalau saya suruh orang ini gerakkan PLC, memang tak gerak. Mana? Jadi saya rasa balik pada paket, kita bila lantik ketua itu, biarlah lantik orang yang passionate tentang mengajar. Dia mesti orang yang seronok mengajar. Jangan orang yang kata, saya mau bersara dah, saya. Jangan bagi saya banyak kerja. Kalau letak dia sebagai ketua, benda ini tak akan bergerak. Sebab saya, jujur saya bercakap ini, sebab bukan semua guru motivasi dia tinggi. So, memilih ketua itu bukan hak ketua. Dalam banyak sekolah, kita letak antara guru cemerlang dengan JU. Siapa yang rasa lebih hebat? Pemeriksa kertas lagi bagus. Mereka ni lagi banyak pengalaman. Jadi mereka jadi ketua, mereka banyak sumber. Kalau dia gerakkan PLC, jadi jangan buat macam cara lain, buat giliran-giliran pula. Tahun ini yang ketua, tahun ini saya ketua. Ketua itu ketua. Banyak perkataan baik daripada ketua. Mana? Jadi orang tua ni mesti orang yang pakar. Tua tu orang pakar, orang yang ada banyak ilmu. Yang macam dalam Muslim kita khalifah, dia mesti gerakkan itu. Dia tak boleh orang biasa-biasa. Jadi you kena pilih orang yang semangat tinggi, yang boleh tingkatkan motivasi diri. Jangan kata saja nak beda-beda. Dia adil itu bukan you 3 kilo dan 3 kilo. Adil itu ialah pada hak. Muslim pun percaya kan. Adil itu pada hak. Jadi adil itu adil pada orang. Bukan adil you semua panitia lah yang salah kita mau adil. Semua panitia lah jadi ketua. Kita kena adil pada. Kalau panitia ketua itu tak berapa sesuai, kita pilih lah yang apa. Guru biasa pun tak tahu tapi semangat tinggi. Okey, baik. So, itu adalah beberapa soalan di sini. Ini apa soalan? Siapa nak bagi saya soalan untuk ini? Tadi puan-puan bagi saya siapa ahli kan? Jadi saya beri banyak contoh. Ya, ini apa soalan ini? Siapa kumpulan sasaran murid? Kita tak boleh buat PLC untuk satu sekolah. Mana? Dia ada masalah pembelajaran di tingkatan mana, kelas mana, murid mana yang tinggi mana kan? Ada kumpulan sasaran. Apalagi yang kita tanya soalan di sini. Apa data yang mengatakan kumpulan sasaran ini ada problem? Kami dah tengok data PBB kan. Kami tengok pemeriksaan pertengahan tahun. Kami tengok buku kerja mereka. Kami dah tanya, adalah data-data. Kami dah buat satu diagnostik dah. Kami dah tahu. Kami dah buat satu saringan. Okey. Soalan kedua tanya tentang data. Siapa kumpulan sasaran? Apalagi tuan-tuan tanya di sini. Okey, apa? Satu-satu pun sudah. Nanti saya akan tunjukkan contoh soalan ya. Ketiga, inquiry. Apa tuan-tuan tanya di sini? Inquiry maksudnya nak pergi cari dia punya masalah, nak mendalami masalah. Ya? Kaedah masuk di sini. Inovasi, kaedah di sini. Ini yang objektif yang ingin dicapai. Mengapa masalah itu berlaku? Mengapa masalah ini berlaku? Ini mungkin masalah ini berlaku sebab asas begini. Murid tak ada ini, tak ada itu kan. Dia ada
contohnya lah, mesti ada objektif di sini. Oke. Apa soalan di sini pula? Apa kaedah? Apa metode? Apa cara nak mengubati penyakit ini? Oke. Selesaikan masalah di atas. Di sini biasanya kalau itu nak praktis, bagaimana nak laksana? Tiap-tiap guru akan masuk kelas mereka dan laksana. Tapi dia kena rujuk satu kaedah yang apa? Sama, katalah saya kata, ini cara nak mengajar budak morfologi. Semua orang yang ajar itu mesti gunakan apa? Cara yang sama. Okey, dalam refleksi apa soalan kita tadi? Dia kesan tak? Capai tak objektif itu? Budak yang kita kata 60% dah lepas tak? Lagi apa kita tanya? Impak dia. Ada kesan tak? Selain itu apa kekuatan apa? Inovasi kita. Kaedah kita apa kelemahan kaedah kita? Inilah soalan-soalan yang kita tanya dalam refleksi. Okey. Dalam bahagian penambahbaikan, apa yang kita akan ubah? Kalau kita buat ini lagi sekali, apa perubahan yang kita akan buat dalam kaedah? Kalau kita telah gunakan satu modul, bagaimana kita nak ubah apa? Modul itu. Kalau kita nak guna untuk kelas yang lain, apa perubahan-perubahan yang akan kita buat? Sebab kadang-kadang cikgu dia buat satu modul tak untuk digunakan. Ini dia boleh reflect. Share. Apa pula kita tanya dari bahagian share? Siapakah yang dengan siapakah kita akan apa? Kongsi. Adakah kita kongsi di peringkat sekolah saja? Adakah kita akan kongsi di peringkat daerah? Ataupun kita kongsikan itu melalui apa? YouTube. Fikir. Jadi saya sekarang tunjukkan puan-puan beberapa soalan. Jangan anggap ini bengkak ini baru kasar saja. Okey. Gambaran saja. Okey. Cuba tengok. Ini dia punya soalan. Nanti tuan-puan, saya kalau buat saya takkan bagi kertas ini tau. Saya akan proofprint ini bagi ke semua cikgu. So cikgu ni boleh guna itu sebagai panduan. Kalau tidak, sepatutnya selepas ini dia tanya soalan apa proses PLC. PLC 4 jam ni apa nak cakap? Jam pertama nak cakap apa? Jam kedua nak cakap apa? Ada. Dia ada dia punya soalan-soalan. Okay? Dan di sini pun boleh kita tanya soalan-soalan. Biasanya di negara barat dia hanya do plan, do check and cancel. Di Malaysia kita tambah dengan share kita banyak lagi. So kebanyakan soalan yang tuan-tuan tanya ada di sini. Okay, sebagai contoh apa objektif yang boleh diukur? Apakah inovasi yang kita nak pilih? Mengapa sesuatu unit itu dipilih? Apakah yang ditunjukkan oleh apa? Data. Siapakah kumpulan apa? Sasaran. Nanti tuan-tuan download surat ini dan tuan-tuan boleh apa? Tapi saya dah bagi dalam bentuk Word juga. Jadi tuan-tuan boleh tambah soalan-soalan tambahan. So bila tuan-tuan sedang latih mereka, senang saja suruh pakai ini. Okey. Sekarang saya nak tambah satu lagi sebelum kita makan tengah hari. Saya sekarang tuan-puan tahu kan? Tuan-puan ada plan, do, check and add. Dan tuan-puan tahu ada soalan-soalan apa? Kritikal. So isu dia ialah saya nak buat lesson study. Adakah lesson study memenuhi apa? Plan, do, check and add. Itu saja. Sekarang saya akan tunjukkan tuan-puan lesson study. Punya alat kolaboratif, tuan-puan beritahu saya sama ada lesson study ini tuan-puan okey. Ini adalah sekejap saya tunjukkan ini dalam saya dah masukkan ke kit itu tuan-puan boleh tapi jangan bimbang ada dalam saya masuk dalam bahan
banyak alat kolaboratif. Yang tuan-puan, saya nak tunjuk tuan-puan ialah satu lesson study. Okay? Cuba tengok lesson study. Lesson study. Okay, lesson study ini. Lesson study ini dia ada 5 langkah. Orang nak buat lesson study, pertama dia kena tentukan objektif yang ingin dicapai. Itu saya rasa tak ada masalah. Tuan-tuan boleh tengok di SKP. Apa standard kandungan, standard pembelajaran, dan standard apa? Prestasi. Okey, jelas. Selepas itu cikgu tu kena bina satu apa? Lesson plan. Tapi isu yang mereka pilih biarlah isu yang berbaloi. Janganlah pilih saja satu isu yang rasa budak kita ada problem. Katalah budak kita tak boleh capai KP 6 mencipta. Jadi kita nak buat satu lesson plan untuk mengatasi apa? Isu itu. Jadi ini lesson plan langkah pertama, langkah kedua. Tapi itu lesson plan itu masing-masing pergi apa? Mengajar, ada yang boleh apa? Observe lesson. Habis observe, dia datang apa? Reflect. Habis itu dia nak buat penambahbaikan, boleh. Dia nak mengajar, boleh. Kalau benda itu dah selesai, dia boleh buat satu lagi lesson study. Soalan saya, kalau ikut konsep peace, langkah mana yang F? Fokus. Satu lagi. Satu dan dua. Di mana ada inovasi, improve itu. Ini pun ada, dalam lesson plan pun ada, ini pun ada. Di mana kita reflect, improve juga. Improve. Tapi itu action. Itu kalau pakai peace. Kalau saya pakai plan, do, check, and act, yang mana bahagian planning? Satu dan dua. Okey. Ini ialah plan. Yang mana do? Okey. Yang mana reflect? Okey. Yang mana penambahbaikan? Apa itu nak berkongsi report nombor 5. Artinya, bila puan-puan buat mana-mana alat kolaboratif memang ada fees. Semua alat kolaboratif memang ada plan, do, check, and act. Tuan-puan tak perlu susah-susah nak tengok dia memenuhi ke tidak. Katalah saya ini pilih apa? Lesson study. Kalau kita tahu macam mana nak buat lesson study, confirm tuan-puan tahu cara nak buat apa? Fees. Ataupun cara tuan-puan nak buat plan, do, check, and act. Jadi saya tunjukkan gambar ajar ini, mungkin tuan-puan akan lebih menghargai lah bila apa yang saya nak cerita ni di sini. Okey, cuba tuan-puan tengok. Okey, saya tunjukkan sini, you must appreciate this more. Apa ada? Plan, do, check, and act. Ada share di nanti. Focus, improve, share. Okey. Katalah you buat lesson study. Ya kan, lesson study 5 langkah tu kan? Tentukan objektif, bina RPH. Plan ataupun fokus dan improve. Memerhati mengajar, do. This is also improve. Reflect, menilai, improve. Menambah baik, improve juga. Okey, katalah you buat action research. Action research pun memenuhi apa? Konsep yang sama. You buat learning walk. You buat peer coaching. Semua pun gunakan apa? Peace ataupun plan, do, check. Dan paling terakhir ada sharing. So, tuan-puan, apa yang perlu dimaklumkan oleh cikgu ya, dia akan tanya macam mana nak buat PLC. Kata dia pakai peace method atau pakai plan, do, check. Kata apa yang saya kena, berapa lama saya kena plan, bagilah jangka masa. Dalam plan apa yang saya perlu bincangkan
sampai cerita ni. Kata cikgu ni kata, saya ni langsung tak tahu macam mana nak buat. Lesson tadi pun saya tak tahu, peer coaching pun saya tak tahu. Dia kata macam ni lah cikgu, you buat plan, do, check and act, daftarkannya sebagai ESS. Selamat. Pandai. So cikgu ni, dia sebab dia macam ni tau. Proses dia fix. Tapi tiap-tiap alat ada dia punya cara dia sendiri. Macam contoh lah, kami 2 orang saja cikgu. Seorang cikgu berpengalaman, seorang cikgu kurang berpengalaman. Kami nak guna apa? Peer. Okey, katalah saya guru pengalaman, cikgu ni guru baru. Cikgu di sini guru baru. Saya kata cikgu, jom kita berbincang, cikgu cerita dulu apa yang cikgu nak saya tolong. Cikgu buat berbincang. Itu adalah pra. Di sini saya tentukan fokus dia. Apa yang perlu dibaiki? Apa tindakan dia? Habis itu cikgu isteri kata, saya nak pergi mengajar, dia nak observe. Boleh. Dia pergi mengajar, saya observe. Habis observe, cikgu isteri jumpa saya balik, kita bincang apa? Apa yang dibuat dan saya bagi sedikit apa? Cadangan. Dan cikgu kata, boleh tak jumpa saya lagi sekali, saya nak baiki lesson saya. Saya dah satu lagi kelas saya nak mengajar. Lagi lah saya buat. Habis itu saya dah bantu cikgu di sini dengan sangat baik, dia pun sudah confident. Dalam satu majlis ilmu, dia berkongsi lah pengalaman dia. Tak payahlah fikir semua itu. Sebab dia coaching itu sendiri, dia sudah ada merangkumi. Okey, jadi ini saya rasa mungkin tuan-tuan banyak tengok. Ya, jangan tahu apa alat kolaboratif, kaitkan alat kolaboratif dengan plan to check and soalan di sini. Sila. Saya nak tuan-tuan kemukakan soalan. Okey. So, sebab itulah saya galakkan tuan-tuan. Kalau seboleh-bolehnya, tuan-tuan kalau cikgu ni tak tahu nak buat mana-mana alat kolaboratif, suruh mereka buat. Kita buat IS. Okay, no problem. Dan cikgu kata dalam 20 aktiviti itu mana saya pun daftar, suruh dia daftar di bawah. Yes. Selesai. Salah. Tapi kalau cikgu tu kata, saya nak buat apa? Lesson study. You lupakan semua ini, suruh dia ikut apa? Lesson study. Sebab dia boleh ikut ini, sama juga. Okey, dah tuan-tuan. Lesson study ini dia popular sikit. Okey, ada soalan tak? Ada rasa susah nak gerakkan benda ini ke tidak? Patutnya senang lah. Dia, saya masalahnya, kita, bila cikgu tu buat PLC, okeylah kami buat. Dia kata, apa tu PLC berkongsi? Dia cakap, jadi habis ni apa? Angkat kredit. Tapi kita kata sekarang, betul, you kongsi. Tapi kena ikutlah satu sektor. Sebab bila you tak do, you tak boleh semak benda tu kesan ke tidak. Kalau tak ada kesan, banyak kali jumpa di sini, dia tak jadilah sampai penambahbaikan. Itu yang saya kata. Kalau cikgu betul-betul nak manfaatkan PLC, biarlah buat sampai habis gitaran. Jangan mengaji separuh. Punya orang pergi haji, nak pergi lagi sekali haji. Buat tak lengkap dia punya SOP. Jangan tak lengkap dia punya SOP dia. Ya. Okey. Dia ini tak tahu dia pakai apa. Lesson study ke? Okey, saya ulang soalan Wan ya. Okey, baik. Cikgu Wan yang di pilihan depan ini beliau tanya saya, mereka tak nampak semua kaedah ini. Tapi mereka ini
buat satu kaedah untuk membaiki bahasa Melayu. Saya pun pernah terlibat, saya dulu mengajar bahasa, bukan bahasa, terpaksa mengajar bahasa. Jadi guru cemerlang di sana, apa yang dia buat adalah kami minta satu sekolah baca Dewan Siswa. Dan tiap-tiap bulan kita ada ujian daripada Dewan Siswa. Kita ada soalan pemahaman, soalan morfologi, dan Dewan Siswa. Semua mudah kenal. So, kita ujian lah. Jadi kita ada modul, kita ada ujian dan sebagainya. Jadi di sini saya tak nampak itu lesson study. Saya tak tahu itu kaedah mana. Tapi saya tahu niat saya memang ada. Kami ada satu isu, kami ada satu program, satu objektif, dan kami libatkan bulan-bulan tertentu. Kami laksanakan apa? Modul itu dalam kelas kita semak balik berkesan tak modul itu dan kita improve. Berarti kita memang melalui proses plan, do, and check. Berarti ataupun kita buat FIS. So saya nasihatkan kita, masa daftar, terus daftar pakai yes. Bukan siapa tahu. Anda. Yang penting, niat kita betul. Anda. Kita memang laksanakan satu penambahkan. Betul lah teacher sharing. Kami bincang, kami buat satu penyelesaian, kami laksana, kami nilai balik muhasabah diri balik. Yang penting ialah boleh tak hasil budak itu boleh nampak. Impak budak itu nampak. Kaedah cikgu mengajar berubah. Kesan kepada budak yang tak boleh buat pun sekarang boleh buat. Kalau yang itu boleh nampak. Bagi saya, ini semua remeh. Jangan yang remeh jadi utama. Yang utama ialah budak. Pelajar punya learning. Itu yang BLC punya fundamental. Sebab itulah kalau bagus soalan itu very good question. Sebab ramai yang macam dia bila datang ke peringkat nak pilih kaedah, dia tak tahu nak pilih mana. Tapi dia kata saya tahu buat BLC, tapi saya tak tahu ini kaedah apa. Mungkin you ada kaedah you sendiri yang you pindah. Tak ada masalah. Tak lah jadi bawah PSS mana. Tapi you buat, tapi biarlah kaedah yang you buat itu mesti penuh lah. Jangan berhenti. Model itu mesti dilaksana, mesti dinilai balik. Boleh. Ya. So, dia punya konsep PLC dia ialah macam ni tak. Dia ada dipanggil benda yang wajib you kena ikut, ada benda yang you boleh bebas. Contohnya yang wajib you kena ikut ialah dia kadang-kadang saya letak sekali saja dia lagi. Kadang-kadang dia tak lagi. Sekejap ya. Okey. Alright. Okey. Alright, ini. Okey, nampak tak? Sini kan? Ada benda yang dipanggil apa? Wajib. Ada benda yang dipanggil tak wajib. Apa yang wajib ialah mesti pakai face. Mesti pakai. Ada program tak wajib. Itu terpulang. Katalah saya ni buat PLC, saya pakai face tapi saya pakai lesson tadi. Okay. Saya ni tak tahu apa kaedah, tapi saya confirm saya pakai face. Anda, ahli saya merentas panitia. Saya ahli semua panitia saja pun boleh, itu fleksibel. So, apa yang wajib ialah dua benda. Apa dua benda ni saya nak ceritakan sedikit. Ini saya nak balik kepada benda yang saya tak sempat tunjuk tadi ya, sekejap ya. Baik. Dalam PLC, dia punya ciri dia, ini ciri PLC. PLC mesti fokus kepada tak kisah pengetua buat ke, guru besar buat ke, M buat ke, mesti berkaitan dengan apa? Ini. Itu wajib. Kemudian, you tak boleh buat PLC
bila masa jumpa, tak ada masa, tak payah jumpa, tak ada. Kami jadualkan. Kami strukturkan. Itu maksud struktur. OPS ini itu cikgu lah, dia minat buatlah, tak minat tak payah buat. Dia mesti berstruktur. So tanggungjawab pendakdir memastikan dia distrukturkan. Menjadi tanggungjawab pendakdir memastikan semua guru tahu dia punya apa, PD, CK. So kurang-kurangnya lah. Walaupun you tak jawab semua soalan, tak apa. Tapi ada planning, ada do, ada check, ada act, dan check. Okey. Kemudian PLC itu mesti menepati 3 idea. Apa 3 idea? Memastikan semua murid belajar. Dia kata, kami ada seorang guru beritahu saya, kami tak buat PLC. Siapa? Murid kami semua lemah. Saya kata, murid yang lemah itulah sahkan, wajibkan dibuat apa? PLC. Maksudnya PLC ini bukan untuk kita untuk semua bukan. Kedua, PLC tak boleh buat seorang-seorang. Mesti kolaboratif. Sebab ilmu yang saya tak ada, mungkin Puan ada. Mungkin apa kedua-dua kami tak ada, Encik Wan ada pula. Mana? Jadi kita macam berkongsi lah ilmu. So dia mesti budaya apa? Bukan kolaborasi. Kolaborasi perkataan negatif. Ini kolaboratif. Ketiga, PLC itu berkesan dan tidak mesti ada kepada ada tak selepas buat ini, modul ini 10 murid itu okey. Selepas buat ini nampak ada peningkatan. Tapi belum lagi semua budak okey. Berhenti kita kena buat penambah-penambah. Sebab kita kan macam saintis juga. Kita nak betulkan. Sebab tu kita pergi ke mana-mana tempat lain macam hospital semua ni. Tuan pun tengok tak hospital. Doktor tu jalan. Semua trainee itu kan ikut saja. Sebab dia nak belajar. Dia kena marah juga. Tapi dia dengar. Sebab dia nak belajar dari orang. Sebab tu kalau you pergi hospital, masa free, semua doktor duduk di library. Dia ada library. Sebab dia tahu tiap-tiap masalah memerlukan penyelesaian yang khusus. Ilmu yang dia belajar di universiti tak cukup. Lawyer, apa dia buat? Dia macam mana dia? Dia pergi cari kes-kes lain. Mana nak pertahankan itu. Tapi cikgu kita di sekolah tak ada library. Mana? Kita tak duduk bincang tau. Itu yang kita nak bergayakan PLC. Nak jadikan kita macam profesional. Orang profesional, saya sebut tadi, mesti selalu kejar ilmu. Dia tak boleh orang profesional, ilmu tu cukup tak. Kami macam masyarakat India, kami selalu kata ilmu yang you ada itu segenggam apa? Sekepal tanah. Mana? Yang tak ada itu seluas apa? Lautan. Jadi jangan anggap you tangguh-tangguh sangatlah. You hebat. Saya dulu cemerlang saya walaupun grade hasil ke apa kan, saya anggap tiap-tiap kali saya belajar. Tiap-tiap kali saya dengar masalah berbeza daripada guru. Dan saya bila ada peluang, saya akan bawa isu-isu ni. Cikgu ni ada problem ni, ada tengok pergi 24 pasal dia orang buat laporan bukan. Kenapa saya tak tahu? Saya beritahu. Kerana sekolah ini, cikgu ni, dia ni, ini yang dia tak tahu. Jangan bagi dia ceramah umum-umum. Kita bagi dia proses dia. Itu dia tak tahu. Dia kadang-kadang dibagi 20 alat kolaboratif, tapi dia tak tahu macam mana nak buat alat kolaboratif. Jadi suruh dia buat, dia akan tak promo dia buat. Jadi kita kena fahamlah masalah ilmu tu. Baik, satu lagi perkara yang sangat penting ialah 4 soalan kritikal. Katalah tuan-tuan kata bala, saya tak mau tanya banyak soalan. Saya mau tanya 4 soalan saja. Boleh juga. Apa 4 soalan yang tuan-tuan mau tanya? Ini 4 soalan. Tanyalah soalan pertama. Apakah aspek yang kita ingin murid dapat? Sudah cukup. Saya nak murid belajar bagaimana jawab biologi soalan struktur untuk topik-topik yang begini. Okay. Siapa budak itu? Kalau ni budak ni 15 budak dari kelas ni. Ada. Kemudian soalan kedua, bagaimana saya tahu mereka sedang apa? Belajar, saya akan bagi mereka satu ujian pasca ataupun
jawablah soalan-soalan itu. Sekarang anak bawa dia ke peringkat lebih tinggi. Macam mana? Itu je. Okey tuan-tuan ya. So you harap you boleh faham ini. Masa sudah sampai. Jadi saya promokan sedikit tentang WOLF. Ya, WOLF ini adalah satu conference yang diadakan 2 tahun sekali. Tahun inilah tahun pertama Malaysia jadi tuan rumah. Saya sendiri akan bentangkan 2 kertas dalam WOLF ini. Dan saya bentang apa yang akan kita buat dan tuan-tuan dijalankan. Dan saya dimaklumkan oleh pihak BPD bahawa BPD akan hantar surat untuk menjemput sekolah-sekolah. Dan di peringkat DPN Terengganu, mungkin BPD ada sedikit peruntukan. Kalau lah tuan-tuan dalam masa 2 bulan ini adalah tak buat PLC pun tak apa. At least pergi hadir majlis seperti itu dan tengok macam mana orang bentangkan idea-idea itu. Hanya dalam conference ini semuanya berkaitan lesson study. Dia tak ada benda-benda lain. Tak adalah teacher sharing session. Tapi ada, dia pun akan cakap tentang perkataan PLC. Tapi konsep dia begitu. Kenapa ramai orang Jepun? Sebab idea ini bermula dari Jepun. Sekarang siapa yang mempopularkan dia? Korea, Hong Kong, Denmark, Indonesia, Thailand, dan Malaysia pun adalah. Jadi ini adalah conference itu. Nanti tuan-tuan boleh cari dengan website. Ini tariknya. Ya, saya promote saja lah untuk pihak perjalanan. So tuan-tuan boleh hadir dan dia untuk cikgu dia tak memiliki kos. Tapi jangan bimbang pasal kos. Saya tak mungkin sedang usahakan. So kurang-kurangnya satu PPD seorang hadir pun baguslah untuk nampak macam mana orang lain berfikir. Tak payah bentang kertas untuk dengar masuk kelas-kelas itu dan dengar. Hanya orang Jepun, orang-orang Korea dia banyak buat itu subject stand. Ya subject stand lah. Okey, baik. Katalah tuan-tuan nak tahu juga tentang fees, soalan yang kata bahawa kamu ingat plan you check and check terlalu banyak sangat. Bolehkah saya mudahkan? Ada juga. So, saya galakkan tuan-tuan bagi ke cikgu proses nak laksanakan. Dia tahu apa itu PLC, tapi proses tak. Tak payah pergi ke lesson study semua sekarang. Bagi dia nampak proses itu. Bagi dia buat betul-betul. Walaupun ada aktiviti dia tak buat, tak apa. Bagi dia buat. Dan dia tanya, orang dia tanya, berapa hari kena buat ini? 4 jam. 4 jam saja. 3 jam pun sudah. Anda. Berapa kali 2 minggu sekali. Siapa ahli saya? Okey, nanti saya akan buat. Siapa ketua? Itu pun saya akan latih. Siapa akan daftar dalam pihak itu pun saya akan latih. Jadi pentakdir kena mempermudahkan kerja ini. Jangan bagi cikgu tension sangat kepada yang tak penting bagi saya. Yang penting cikgu kena kepada. Okey tuan-tuan. Okey, baik. Jadi petang nanti saya ada bahagian perancangan dan bahagian pemantauan di PLD. Saya juga mungkin akan share 1-2 video tentang apa. Macam mana orang buat beberapa aktiviti. Tapi kalau video itu tak sempat ditayangkan, tuan-tuan boleh tonton selepas tuan-tuan makan hari. Tontonlah video-video itu. Saya dah bagi video untuk lesson study ada, video itu semua ada. Termasuk juga macam mana nak buat online punya PLC. Saya bagi juga Microsoft Teams. Tapi saya akan tayangkanlah video selepas makan hari. Okey kan? So, harap ini boleh menyelesaikan beberapa isu. Ya, kita jumpa lagi selepas makan tengah hari. Selamat jaga saudara. Kalau sesiapa ada lagi persoalan yang mungkin saya tunggu juga. Ya, saya tunggu dulu. Tuan-tuan datang tanya saya. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum cikgu. Sekali lagi cikgu. Kita dalam ni ada 67 orang. Yang daftar Dewan baru 50 orang. So saya dah share dalam group Telegram senarai nama terkini
Kalau tak ada, isilah cikgu. Kalau tak ada, kan susah pujuk saya. Cikgu lagi memang dia tak ada. Mula darah habis tu.